Baik, pentingnya menjaga kesihatan segmen tazkirah yang akan kita bawakan pada hari ini. Tentunya bersama tetamu undangan kita Yang Mulia Ustaz Muhammad Nasheed bin Sabri, iaitu pegawai UGAMA. Jadi kita ni akan mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan topik ini. Memang penting kita ni menjaga kesihatan dan juga banyak aspek-aspek yang perlu kita ni ambil kira, dan juga yang penting adalah meningkatkan kesedaran kita dalam apa jua yang kita jaga, sama ada permakanan, mental kita ni, apa yang kita ni lakukan dan sebagainya. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita sudah pun bersama dengan Tuan Muhammad Nasheed ya. Di sebelah kiri saya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi satu topik yang cukup menarik untuk kita ni berikan sama-sama berkenaan dengan pentingnya menjaga kesihatan seperti telah pun dinyatakan oleh Atul tadi. Memang nikmat kesihatan ini adalah salah satu daripada yang kita anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat berharga. Jadi tanpa kesihatan yang baik, pastinya kualiti hidup kita ni pun akan terganggu ataupun terjejas. Jadi untuk mukadimahnya Tuan Ustaz, mungkin dapat mengongsikan apakah antaranya yang dapat dikongsikan daripada tajuk yang kita bawakan pada pagi ini. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Mahirah dan Atul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Yang saya hormati Mahirah dan Atul serta para penonton, mudah-mudahan kita ni semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti mana yang ada Mahirah sebutkan tadi tu, yang mana kesihatan ini sebenarnya merupakan suatu nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kita ni syukuri. Kemudian mengenai dengan hakikat syukur ini ada disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Maksud syukur itu ialah mengguna pakai nikmat tersebut untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana cara kita ni, lebih spesifik lagi, macam mana cara kita ni mensyukuri nikmat kesihatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu ada 3. Yang pertama ialah kita ni mensyukurinya melalui lafaz kita ni dengan katakan alhamdulillah. Kemudian sementara kita ni sihat ni, banyakkanlah mengaji Al-Quran, berzikir, bersalawat dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah cara kita ni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui kesihatan ini melalui perbuatan amal. Kita ni sihat, maka manfaatkanlah kesihatan kita ni untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian banyak melakukan kegiatan yang bermanfaat, contohnya seperti riadah dan sebagainya. Kemudian cara yang ketiga untuk kita ni mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni melalui hati kita ni. Hati kita ni mengatakan bahawa nikmat kesihatan ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya datang daripada benda-benda yang lain. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan peringatan kepada kita ni semua. Yang mana peringatan ini saya rasa lagunya saja, lagu nasyidnya saja memang famous. Zaman 90-an, awal tahun 2000, yang mana dinyanyikan oleh kumpulan negara jiran kita ni yang mana ada disebutkan rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apa maksudnya 5 perkara tu? Yang pertama ialah muda sebelum tua. Kemudian sihat sebelum datangnya sakit. Kemudian waktu lapang datangnya sebelum waktu sempit. Kemudian kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Jadi itulah di antara 5 perkara yang diingati oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni semua, supaya kita ni jangan sekali-kali lalai terhadap 5 perkara ni. Kadang-kadang kita ni biasalah bila kita ni sihat lupa lupa tekan beribadah, lupa tekan menyebut nama Allah, tapi bila kita ni sakit ada tentu ya Allah paninggo dan sebagainya. Kemudian menjaga kesihatan ini juga merupakan tanggungjawab dan amanah yang patut kita ni jaga benar-benar. Kemudian macam mana cara kita ni menjaga kesihatan kita ni, macam-macam cara, insya-Allah saya akan cuba kongsikan Mahirah dan Atolah beberapa cara sesempat mungkin, insya-Allah. Yang pertama ialah amalkan gaya hidup yang sihat. Itu yang pertama. Agama Islam dah melarang kita ni sebenarnya kan membuat apa-apa saja jenis riadah, asalkan riadah itu orang kita ni sununuh bahusul ya. Sununuh ni maksudnya di sini biarkan riadah tersebut sesuailah dengan ia punya
jantinanya. Kalau sekiranya riadah itu untuk lelaki, lelaki. Kalau riadah itu untuk perempuan, perempuan. Dan ada juga riadah itu boleh dilakukan oleh lelaki dan perempuan. Kemudian pastikan riadah itu wajar dan menutup aurat. Ini paling penting juga nih. Riadah juga jangan sampai kita ni lupa untuk menutup aurat. Betul. Anda kiralah siapa lelaki kah, perempuan kah. Jangan jadikan alasan kalau sekiranya kami pakai baju labuh, payahkan menang ni nombor 1. Contohlah. Jadi dia terpaksa dia buka baju tiap petiak. Jadi janganlah. Dan ini sebagai orang Islam ni mestilah kita ni menutup aurat kita ni. Kalau lelaki auratnya macam biasa di bawah lutut kan. Walaupun atas pusat tapi kira berbajulah. Janganlah berbaju langsung. Betul. Kemudian kalau perempuan biarlah bawah sedikit pakaiannya, bertudung dan sebagainya. Kemudian apalagi gaya hidup yang sihat ni. Atau riadah, mungkin riadahnya itu berat. Ada lagi satu riadah ringan, iaitu sembahyang. Sembahyang pun sebenarnya dikira sebagai riadah. Bayangkan pergerakan kita ni sembahyang itu, rukuk kita ni, sujud kita ni, itulah dipanggil sebagai riadah ringan. Kalau saya perhatikan ada beberapa buku yang saya baca, menurut pakar, perbuatan rukuk itu sebenarnya ia mampu menghindari kita ni daripada terkenanya penyakit tulang belakang. Jadi kalau sekiranya kita ni indah mau sakit tulang belakang, rajin-rajin sembahyang. Sebab dalam sembahyang itu sendiri perbuatan rukuk itu menghindarkan kita ni daripada risiko penyakit tulang belakang. Dan bukan saja itu, ia mampu menghindarkan kita ni daripada terkenanya penyakit yang melibatkan sendi-sendi tulang kita ni itu. Istilahnya kalau dalam bahasa kita ni gout lah. Sendi-sendi tulang itu kan selalunya orang kena gout di sana dan sebagainya. Kemudian apa lagi, rukuk itu sendiri menurut kajian pakar, ia melambatkan proses penuaan. Kalau siapa takut macam tu, soalnya baik terjadi sembahyang. Atau di antara kelebihannya tu. Kemudian apalagi melancarkan fungsi buah pinggang. Tu semua sekali. Atau baru rukuk tu sudah mampu menjaga kita ni punya kesihatan kita ni, fizikal kita ni. Kemudian perbuatan sujud. Ni sujud pun dikaji oleh pakar. Mereka mengatakan bahawa dalam perbuatan kita ni sujud itu, ia mampu melancarkan perjalanan darah mengalir ke otak dan membekalkan oksigen yang tinggi yang akan menjadikan otak kita itu lebih sehat dan lebih cerdas. Itu kelebihan sembahyang. Banyak lagi lah, Mahirah. Kemudian yang kedua, tadi itu mengamalkan gaya hidup yang sehat melalui riadah dan solat. Kemudian yang kedua ialah cara kita ni menjaga kesihatan itu melalui berpuasa. Bayangkan Tatul Mahirah. Kita ni sudahlah di luar bulan Ramadan. Banyak makan kita ni. Kadang-kadang banyak makan, banyak minum. Ada yang sampai makan belimpang dan sebagainya. Itu lebih hebatlah. Seorang duduk ni yang belimpang makan. Macam-macam dia makannya. Kerupuk, popcorn, kadang-kadang minum berges pun. Kadang-kadang sambil-sambil minum. Jadi bahaya kan. Jadi apa salahnya kalau sekiranya kita ni sekali-sekala memberikan peluang perut kita ni berehat bah. Mengalis sudah bekerja. Kita ni saja kalau bekerja setahun penuh, kondem jadinya. Satu kalau kerajaan kita ni menyediakan cuti kan untuk kita ni berehat. Sama aja perut kita ni untuk menjaga orang kita ni kesihatan kita ni, perut kita ni mesti pun dijaga juga, mesti dibagi rehat juga. Jadi di antara cara kita ni memberikan peluang untuk rehat perut kita ni adalah dengan cara berpuasa. Kemudian ada juga dikaji oleh orang kita ni doktor pakar, yang mana mereka mengatakan bahawa orang yang rajin berpuasa, kelebihan ataupun kebaikan yang akan didapatinya ialah ianya boleh membuang racun daripada tubuh badannya. Dan secara indah langsungnya orang kita ni ianya boleh meningkatkan imun sistemnya supaya ia orang bila ada penyakit, imun sistem itu takkan melawan penyakit itu supaya payahkan dapat sakitlah orang kita ni. Kemudian menurut kajian Dr. McFadden, ni saya baca buku lah. Menurut kajian Dr. McFadden, ini seorang doktor daripada Amerika, ia mengatakan bahawa berpuasa ni katanya seperti tongkat ajaib. Yang mana berpuasa ni mampu menyembuhkan macam-macam penyakit yang membabitkan perut. Dan dikatakan bahawa Dr. McFadden ni ia banyak merawat ia punya pesakit-pesakitnya melalui kaedah berpuasa. Bayangkan Dr. McFadden. Kemudian ada lagi satu kajian daripada Dr. Ellen Cott. Ini pun daripada Amerika juga. Ia membuat kajian terhadap beberapa student lah. Ia membuat kajian terhadap beberapa student. Jadi dikumpulkannya dalam beberapa ramai student. Kemudian dipisahkannya. Siapa yang rajin berpuasa, kembali katanya. Siapa yang indah berpuasa, kali-kali indah rajin berpuasa, sebelah sini. Kemudian ia membuat tes di sana. Kemudian selepas selesai tes, ia mendapati bahawa orang yang rajin berpuasa
bis dorang ni mendapat skor markah yang tinggi. Jadi kalau kita ni mahu, contohlah, kalau kita ni mahu anak kita ni pintar di sekolahnya, cerdas otaknya dan sebagainya, suruh ke dia rajin-rajin berpuasa. Sekurang-kurangnya berpuasa sunat lah. Antara hari Isnin ataupun Khamis. Kalau sekiranya boleh dilakukan dua-dua dalam seminggu itu lebih baiklah sebenarnya. Kemudian yang ketiga ialah Nina, gaya hidup pemakanan sihat. Tadi sudah saya tekankan yang pertama, gaya hidup yang sihat melalui riadah, solat, kemudian berpuasa yang kedua. Yang ketiga ialah gaya hidup pemakanan yang sihat. Makan juga tapi ada batasnya. Betul. Jangan sampai kita ni makan macam sampai kemungkayangan kemelatop pun dapur penulis ya. Bayangkan, jadi kita ni bila makan dah salah. Kalau lapar, makan. Kalau kering leher, minum. Tapi ada batas-batasannya. Ada satu cerita, seorang lelaki ni, ia indah beragama. Bolehlah disebutkan sebagai etis. Jadi, beliau ni berjumpa dengan Ibnu Sina. Ibnu Sina ni kita ni tahu bahawa beliau ni merupakan salah seorang pakar perubatan dalam agama Islam. Kemudian lelaki itu mengatakan, katanya, wahai Ibnu Sina, aku ni baru saja selesai membaca Al-Quran. Dan aku cek ayat-ayat Al-Quran ni, satu pun katanya indah aku dapati ayat-ayat mengenai dengan perubatan. Bayangkan dalam 6,600 lebih ayat Al-Quran, mustahil bah kalau tadi pikirkan satu pun ada ayat mengenai dengan perubatan. Kemudian kata Ibnu Sina, saya pendekkan cerita. Kata Ibnu Sina, ayat perubatan di dalam Al-Quran itu dikumpulkan seluruhnya dalam setengah ayat saja. Artinya satu ayat pun dah sampai. Kemudian orang etis itu mengatakan, bah kalau benar cuba bacakan ayat itu, aku mau tahu apa ayatnya. Kemudian Ibnu Sina membacakan satu ayat, setengah ayat daripada surah Al-A'raf pada ayat yang ke-31, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah dan minumlah tetapi jangan melampaui batas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang melampaui batas. Jadi kita ni pun tahu juga bahawa sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda Rasulullah sendiri mengajar kepada para sahabat dan termasuklah kita ni umat Islam, kita ni hanya makan bila lapar bah sebenarnya. Tapi kita ni mesti berhenti sebelum kenyang. Jadi masalahnya kalau sekiranya kita ni lapar, kemudian kita ni makan sampai kita ni kenyang berhabis, dan itulah yang kita ni amalkan setiap hari. Sebab itu tak kadang-kadang penyakit itu mudah datang arah kita ni. Tapi apatah lagi, itu kalau lapar makan sampai kenyang. Apatah lagi kalau sekiranya ia memang kenyang lah. Makan lagi ya. Itulah yang payah tu. Sarapan pagi sudah sebagai contoh kan, makan roti jantan gaya, makan murtabak gaya, roti kusong gaya. Tengah hari makan ni lagi padahal ia belum lapar sebenarnya. Jadi itulah kadang-kadang tadi mesti hati-hati sebab kebanyakannya penyakit ini ia bermula daripada perut kita ni. Daripada perut datangnya. Jadi hati-hatilah. Mungkin kalau dulu kan nikmatnya Allah bagi arah kita ni tu, dulu boleh makan udang setengah kilo. Tapi masa ni udang 2 ekor pun sudah terkena gaut. Bayangkan kalau dulu kacang boleh semangkuk besar. Tapi masa ni 3 biji pun kena gaut je. Bayangkan ya tah kadang-kadang muhasabah diri kita ni lah. Kadang-kadang cuba tadi bayangkan dulu Allah bagi nikmat itu banyak tapi kita ni sendiri yang lalai. Allah sudah bagi tahu dalam Al-Quran, jangan melampaui batas. Kita ni sendiri yang melampaui batas dan akibatnya kita ni sendiri yang menanggung. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Bukan saja penyakit dibaginya tapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan solusi penawar ubat kepada penyakit tersebut. Kemudian yang keempat ialah menjaga kebersihan di sekeliling kita ni. Kalau sekiranya itulah benar je tu. Kalau sekiranya di sekeliling kita ni kotor, banyak sampah sarap dan sebagainya, bau yang kurang menyenangkan, racun dan sebagainya, air pollution. Kadang-kadang benda-benda macam itu boleh mendatangkan penyakit arah kita ni. Kan baru ni kita ni mendengar berita dan sebagainya di negara luar sana kan, berapa ramai kanak-kanak yang terkena penyakit disebabkan oleh air pollution atau udaranya. Sampai hospital itu tidak mampu lagi untuk menanggung. Bayangkan menampung kanak-kanak itu terlalu ramai disebabkan oleh kebersihan udaranya sudah tercemar. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima ialah macam mana cara kita ni menjaga kesihatan kita ni dengan cara berfikiran positif. Seperti yang Atul katakan kali tadi mental kita ni mesti sihat juga. Badan sihat, sekeliling kita ni sihat, bersih dan sebagainya. Tapi jangan lupa mental kita ni perlu dijaga juga. Kesihatan mental. Saya sedih kan mendengar berapa ramai tahun ini saja
kesihatan mental itu sampai 13,000 rasanya. Atau 13,000 itu bukanlah suatu nombor angka yang kecil sebenarnya. Sebab dibandingkan tahun lepas, saya silap atau lah, kalau luruskan kalau salah, saya silap tahun lepas 11,000 lah. Tahun lepas 11,000, tapi tahun ini naik sampai 13,000. Ya Allah. Bayangkan, jangan lupa menjaga kesihatan jasmani penting, tapi kesihatan mental kita ni pun penting dengan cara berfikiran positif. Sebab tu kalau tadi belajar daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum baginda Rasulullah keluar, baginda Rasulullah akan sentiasa memotivasikan dirinya dengan mengatakan bahawa satu kesulitan tidak akan dapat dikalahkan oleh dua kesenangan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Cakap macam itulah. Kalau sekiranya kita ni keluar, kita ni tahu kerja kita ni mengalihkan kita ni dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya janganlah cakap bila tenikan ke office itu, alah ngalihku lagi ni. Itu sudah macamnya orang kita ni, mindset kita ni tu negatif. Jadi bila mindset kita ni negatif, jadi kita ni punya emosi, kita ni action, kita ni pun akan jadi negatif. Betul. Tapi kalau sekiranya kita ni positif, contohnya apa tu? Mahirah, contohnya kalau tadi berfikiran positif. Hari ini lebih baik daripada semalam. Contohlah. Contoh ada selalu terhidangan. WhatsApp ada Instagram ada dan sebagainya kan. Tapi sekurang-kurangnya bila kita ni memberikan semangat macam itu, jadi kita ni akan berfikiran positif. Jadi bila fikiran kita ni positif, maka emosi kita ni positif juga. Kita ni akan jadi ceria-ceria. Padahal baru kena langgar kereta tadi opes. Contohlah, on the way kan ke opes kan. Baru saya kena langgar kereta tayar pancit, duit hilang dan sebagainya. Kadang-kadang makanan yang kita ni cari arah kada runcit nada. Jadi kalau sekiranya kita ni berfikiran positif terhadap apa yang berlaku dalam kehidupan kita ni, maka emosi kita ni akan menjadi positif. Dan action kita ni pun, kita ni bekerja pun dengan senyum-senyumnya dan sebagainya, dengan penuh semangat. Jadi hujungnya kita ni pun akan menjadi positif. Hasil kehidupan kita ni itu positif. Kemudian yang keenam, ini yang paling penting, yang terakhir, macam mana cara kita ni menjaga kesihatan itu adalah dengan menjaga hubungan silaturahim. Menurut kajian, ini kan share saja Mahirah dan Atullah. Menurut kajian bahawa orang yang memiliki hubungan silaturahim yang baik dapat mengurangkan risiko depression. Siapa yang banyak menjalinkan hubungan silaturahim, menjaga hubungan baik sama kawan-kawannya, sama ahli keluarganya, maka ia dapat mengurangi risiko depression. Selalunya, minta maaf juga, selalunya orang yang depression ini, selalunya jenis orang yang suka menyendiri. Ia suka berparam di bilik ataupun yalah, dia bergaul lah. Sebab itu kadang-kadang kan orang yang depression ni, tidak semua, tapi ada di antara bis durang ni, kalau ada masalah, indah diluahkan bah. Sebab itu kan kalau kita perhatikan dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman di sana kan, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Ni, Allamahul Bayan. Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kita ni manusia ni ilmu bayan. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu bayan di sana? Kita ni ada kemampuan untuk meluahkan apa yang terbuku dalam hati kita ni bah, supaya jangan disimpan. Betul. Bila kita ni simpan, contohlah Mahirah. Contohlah kalau Mahirah marah saya tapi simpan disimpan. Kan ia boleh memakan diri sendiri kan. Lama-lama jadi apa tu? Jadi dendam dan sebagainya. Melihat muka saya pun kita banci kali. Dari jauh sudah, nasyid tu banci ku. Contoh dikirakan macam penyakit hati kali itu. Penyakit hati, tapi ini tadi disebabkan oleh disimpan bah. Apa salahnya sekiranya diluahkan? Saya marah ni arah kita. Jadi saya pun bertanya kenapa? Jadi hujungnya dapat diselesaikan masalah itu kan. Hujungnya maafan. Jadi itulah yang keenam tadi, menjaga hubungan silaturahim. Bila tadi jaga silaturahim kita ni, insya-Allah macam-macam seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga silaturahim ni macam-macam rezeki akan datang kepadanya. Jadi itulah di antara macam mana cara kita ni menjaga kesihatan. Dan seterusnya ialah apabila kita ni menjaga kesihatan benar-benar seperti yang saya katakan tadi, yang kongsikan tadi itu, pasti ada hasilnya. Pasti ada hasilnya. Hasilnya ialah yang pertama, bila kita ni jaga benar-benar kesihatan kita ni, ianya boleh meningkatkan kualiti ibadah kita ni. Bayangkan kalau tadi anda menjaga kesihatan, kadang-kadang sembahyang pun ayung-ayung soalnya. Luan BP tinggi, kolesterol tinggi dan sebagainya, kan tumbang pun indah. Bayangkan itulah kesannya apabila kita ni indah menjaga kesihatan. Baca Al-Quran pun payah. Baru dengan baca Al-Quran tiba-tiba ayong dia dan sebagainya. Kemudian yang kedua, apabila kita ni menjaga kesihatan, ianya boleh mencegah kita ni daripada terkenanya penyakit.
Lihat sajalah kalau kita ni perhatikan macam COVID, sebelum ni minta maaf je, kadang-kadang orang yang mudah terkena penyakit COVID itu disebabkan oleh ia cuai dalam menjaga kesihatan. Kemudian yang ketiga ialah apabila kita ni menjaga kesihatan kita ni benar-benar, ianya boleh meningkatkan produktiviti kerja seharian kita ni. Kita ni pun kerja dengan penuh bersemangat. Sedangkan kerja itu juga termasuk dalam ibadah. Kemudian seterusnya ialah membentuk mental dan emosi yang stabil. Kemudian yang kelima, menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih bersyukur apabila kita ni menjaga kesihatan. Ada berapa minit lagi Mahirah? Ada lebih kurang dalam 1 minit. 1 minit, Masya Allah. Secara kesimpulannya untuk jadi sebagai kesimpulan, ini ingin saya mengingati diri saya sendiri dan kepada kita ni semualah. Ada sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai dengan nikmat yang sering kali diabaikan oleh kita ni semua, oleh manusia. Yang mana baginda Rasulullah bersabda, 2 kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat kesihatan dan waktu lapang. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi manfaatkanlah kesihatan yang kita ni ada dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baik sesama manusia. Sumbangkanlah apa yang dapat kita ni buat, apa yang dapat kita ni bantu kepada masyarakat dan sebagainya. Jangan sampai satu hari nanti bila kita ni sakit, umur sudah tua, jadi satu penyesalan arah kita ni. Sudah tua, kadang sudah hujung-hujung, sudah sakit, dah ada istilah macam, alah kalau aku tahu dulu masa sihatku, atau lupakanlah kalau sudah terjadi macam itu. Jadi itulah, manfaatkanlah kesihatan, jadilah seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa bersyukur. Wallahu alam. Alhamdulillah, itulah sebenarnya nikmat kesihatan ini adalah bonus tambahan bagi kita ni, untuk melakukan amal-amal ibadah khususnya ya. Jadi tanpanya ada kesihatan yang baik ni, kadang-kadang ianya akan menjejaskan kualiti ibadah kita ni. Jadi itulah pentingnya, betapa pentingnya kesihatan ini. Seperti dinyatakan tadi, menjaga kesihatan kita ni bukan hanya sekadar luaran, tetapi rohani kita ni dalam kita ni melakukan apapun jua amalan-amalan dalam beribadah. Ya. Jadi ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Nasheed ya, dengan penjelasan yang dibawakan pada hari ini menerusi segmen tazkirah kita, iaitu pentingnya menjaga kesihatan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.